Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Yang berhormat Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang berhormat Datuk Zuraida, selaku penaung kepada penggerak komuniti negara dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berhormat Datuk Taqiyuddin, selaku Setiausaha Agong PAS dan Menteri Undang-Undang dan Parlimen Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Faizal Azumu, Menteri Besar Perak, merangkap Timbalan Presiden Bersatu. Yang berhormat Datuk Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agong Bersatu dan Menteri di Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Setiausaha Agong GPS, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Timbalan-timbalan menteri, pimpinan penggerak komuniti negara. Yang paling saya hormati adalah para perwakilan yang datang ke Kongres Penggerak Komuniti Negara pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari ini adalah hari yang amat bersejarah. Bersejarah bukan saja untuk saya, tetapi juga ialah untuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Apabila Yang Berhormat Datuk Seri Azmin telah pun menyatakan dan berikrar untuk secara rasminya menjadi ahli kepada Parti Bersatu yang saya pimpin pada hari ini. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada beliau dan rakan-rakan yang lain yang juga bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian telah pun menyatakan keazaman dan tekad untuk menyertai suatu gerakan politik yang agak penting dalam negara kita, iaitu Parti Bersatu ataupun Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sebenarnya sebentar tadi saya telah pun menyerahkan kad keahlian yang secara rasminya menyatakan Datuk Azmin telah pun diterima menjadi ahli Parti Bersatu ini. Tetapi saya nak menceritakan peristiwa yang penting yang telah pun berlaku beberapa bulan yang lalu. 24 Februari 2020. Apabila Datuk Seri Azmin bersama-sama rakan-rakan yang lain telah pun melakukan satu hijrah politik yang penting di negara kita, maka Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu telah pun memutuskan, iaitu Datuk Seri Azmin Ali
Datuk Muhammad Rashid Hasnun, Datin Hajjah Zuraida Kamarudin, Datuk Saifuddin Abdullah, Datuk Kamarudin Jaafar, Tuan Jonathan Yasin, Datuk Seri Santara, Datuk Dr. Mansur Osman, Tuan Ali Biju dan Tuan Willy Mongid diterima pada hari itu sebagai ahli bersatu. Hari ini saudara berhimpun di sini. Saya dimaklumkan yang hadirnya hampir 5,000 bilangan. Mungkin perhimpunan yang terbesar yang pernah saya hadir dalam satu-satu ketika pada hari ini. Saya dimaklumkan bahawa komuniti penggerak, komuniti negara ini telah pun dibentuk di atas kesedaran daripada saudara-saudari di seluruh negara, daripada Perlis sampailah ke Sabah dan Sarawak, untuk menunjukkan komitmen saudara-saudari terhadap masa depan negara Malaysia yang kita cintai. Bagi saya inilah suatu peristiwa yang cukup penting untuk menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai anak-anak muda, baik lelaki ataupun wanita, mereka-mereka yang dewasa dan berpengalaman, masih terus komited untuk sama-sama memperjuangkan nasib negara kita supaya Malaysia akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka, dan lebih daripada menjadi negara yang merdeka, negara yang maju dan berjaya. Komitmen sebegini penting memang seharusnya ada dalam jiwa setiap kita yang mengatakan kita adalah rakyat Malaysia. Kerana di tangan kita lah, terutama generasi-generasi muda pada hari ini, terletak masa depan negara kita. Apakah bentuk corak negara yang kita kehendaki adalah berada di tangan kita, di atas usaha kita, di atas kepimpinan kita, di atas visi kita untuk menterjemahkan segala-galanya ini menjadi suatu kenyataan yang penting untuk masa depan Malaysia. Sebab itu saya menyanjung usaha yang saudara-saudari lakukan pada hari ini. Ini adalah petanda bahawa di dalam negara kita ini ramai anak-anak muda, malahan generasi-generasi yang lain juga bersama-sama mau melihat Malaysia ini maju. Dan mau melihat Malaysia ini dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan rakan-rakan negara-negara lain di dunia pada hari ini. Segala-galanya ini tentulah akan bergantung kepada kepemimpinan kita, leadership. Dan leadership itu hanya boleh dapat kita tentukan berdasarkan komitmen kita, keupayaan kita, ilmu kita, pengalaman kita yang boleh kita bugarkan dan bangunkan untuk menentukan masa depan Malaysia ini lebih maju dan terjamin. Saudara-saudara, kita berada dalam suatu situasi yang tidak terduga. Hari ini kita berada di sini tertakluk kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Saya nak menceritakan sedikit pengalaman baru sebagai seorang Perdana Menteri yang dipilih untuk menerajui negara yang telah melalui satu krisis perlembagaan yang tidak kita duga sama sekali. Satu daripada perkara yang saya perlu hadapi ialah waktu mana COVID-19 ini mula melanda dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Kita tidak mempunyai apa-apa pengalaman untuk menangani wabak penyakit seperti ini. Tidak di Malaysia, hatta di mana-mana saja negara dalam dunia pada hari ini.
Namun begitu, sebagai pemimpin utama negara, saya anggap ini adalah suatu tanggungjawab, satu amanah yang harus saya pikul dan laksanakan secara yang terbaik mungkin untuk menentukan agar kesejahteraan rakyat dalam negara kita ini akan terus terpelihara. Kehidupan rakyat kita akan terjamin dan kita mesti menentukan suatu tindakan-tindakan yang tegas dan berani yang mesti diambil dengan cepat dan segera supaya wabak itu tidak melanda negara dan membawa musibah kepada kita semua. It is unprecedented, something that we have no basis for reference berdasarkan apa pengalaman pun sebelum daripada ini. Tetapi hari ini saya nak menyatakan di hadapan ramai barisan pimpinan kerajaan, menteri, timbalan menteri yang ada di sini dan juga di luar sana, yang secara komited bersatu hati untuk menangani wabak ini. Juru cakapnya satu ataupun dua, Menteri Kanan Ismail Sabri dan juga Tan Sri Datuk Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan. Saya sebut ini bukan kerana mereka lebih daripada yang lain, tetapi nak menunjukkan bahawa untuk menguruskan sebuah krisis yang sebesar itu, kita memerlukan suara yang satu, supaya rakyat tidak akan bercelaru dan gundah gulana disebabkan oleh tindakan-tindakan yang bercanggah di antara kita sesama kita. Dan atas dasar itulah kita terpaksa berhadapan dengan situasi yang agak sukar untuk kita duga. Waktu saya bercakap di sini pun kes COVID masih ada. Hari ini single digit. Alhamdulillah. Doakan dalam tempoh beberapa hari ke depan mungkin tak ada digit langsung. Tetapi ini membuktikan keupayaan kita. Dan saya nak menyebutkan ini ialah selepas saja kita membentuk Kerajaan Perikatan Nasional yang saya juga tidak duga di peringkat awal menjadi sebegitu. Rakan-rakan yang dahulu berada di sana sekarang ini sudah ada sepentas dengan saya. Tak payah sebut siapa. Tapi membentuk suatu gagasan baru yang kita namakan Perikatan Nasional. Waktu kita bentuk kerajaan itu, Perikatan Nasional belum lagi secara rasmi ditubuhkan. Tetapi di mana-mana saja saya pergi, orang berkata Perikatan Nasional. Di parlimen, dalam media, di khalayak mana saya temui, semua berkata Perikatan Nasional. Dan atas kehendak rakyat jelatalah kita bertindak sebagai suatu kerajaan yang fungsional. I am happy to say that we have a functional government performing to the interest of the people. Bukan mudah, saudara. Tetapi kerana ada keazaman dan nawaitu kita tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memelihara kesejahteraan rakyat jelata. Sebab itu mesti ada kesatuan dari segi pemikiran, wahdatul fikr. Mesti ada kesatuan dari segi hati, wahdatul qalb. Saya tak belajar bahasa Arab tapi tahu sikit-sikit saja. Atas dasar itulah kita bertindak sebagai suatu bentuk kerajaan yang berfungsi untuk menentukan bahawa Perikatan Nasional ini mampu berupaya untuk memikul tugas dan tanggungjawab sebesar mana sekalipun. Alhamdulillah hari ini sudah pun dikatakan bagaimana disebutkan oleh Datuk Seri Azmin, we are among the best in the world in terms of delivering what people want to manage COVID-19. Alhamdulillah. Tak ada orang nak masuk dalam bakul, kita masuk bakul, kita angkat sendirilah. Tetapi yang penting juga bukan soal isu life. It is about livelihood of the people.
you all are here today, none other is to look into what the people wants. Karena kita mengamalkan sistem demokrasi dan kita mahu supaya apa yang kita uruskan hari ini ialah untuk memenuhi tuntutan rakyat jelata. Tak kira siapa mereka. Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan, Murut, Melanau, Bajau, hatta orang asal, orang Siam, seluruh mereka ini adalah rakyat Malaysia. We are here for them. Kita berada di sini tidak lain dan tidak bukan untuk mereka. Karena mereka mahukan pembelaan daripada kita. Bila terbentuk kerajaan, walau apapun disebutkan kerajaan pada hari ini, tanggungjawab dan amanah kita ialah untuk memikul tugas dan tanggungjawab yang besar itu. Now is about the economy. Saya tahu di ramai kalangan saudara-saudara anak-anak muda rasa bimbang kalau tugas dan tanggungjawab ataupun kerja dan jawatan yang mereka pegang akan nantinya hilang begitu, diberhentikan, menjadi penganggur dan sebagainya. Diunjurkan bahawa memang ada pengangguran akan berlaku dalam negara kita walaupun angkanya alhamdulillah sudah menurun sedikit. So it is about how do we manage our country? How do we manage our economy? Sebab itu waktu kita menguruskan PKP dahulu, dalam satu mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang saya pengusikan, Governor Bank Negara menyatakan, Datuk Seri Azmin hadir bersama, bahawa kalau daripada tarikh itu sebulan saja kita tidak buka semula supaya ekonomi kita boleh terus bergerak seperti biasa, seluruh sistem perbankan dan keuangan negara akan runtuh. Jika itu tidak kita lakukan, hampir 1 triliun ringgit kita akan hangus begitu saja. So we make our decision. Saya ingat saya menyaksikan satu video yang dibuat oleh seorang anak Malaysia di luar negara, seorang anak Malaysia Indian, bercakap macam cakap depan saya, memberi amaran pada saya, Prime Minister, you shouldn't do this. What? Lifting the PKP to allow the economy to restart. Dia bagi amaran pada saya. Tetapi saya dan rakan-rakan yang ada dalam kerajaan yang saudara percaya, berpendapat mahu tidak mahu, untuk negara ini tidak akan runtuh dan ekonomi kita akan hancur, tidak ada pilihan. There's no second choice. The only choice is to restart our economy. Hari ini alhamdulillah 15 juta pekerja sudah kembali semula bekerja di seluruh negara kita. It is about managing not just your life, it is also managing your livelihood. And this is critical. Because we know di setengah-setengah negara di dunia masih lagi bergelumang dengan cara-cara untuk menguruskan masalah sebegini. Tetapi Malaysia ini negara bertuah. This is a blessed country. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibah, negara yang baik. Wa rabbun ghafur, yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. So what we are here today, I believe, is to chart the future of our country. Apa yang harus kita lakukan? Pertama ialah kesatuan dan perpaduan kita ini penting. Iaitu nak menentukan walaupun kita datang daripada mana pelosok negara kita ini, kita adalah satu. Kita rakyat Malaysia. Ya, berbilang bangsa, berbilang agama, bahasa dan budaya, tetapi kita satu. Dan kalau kita bertekad untuk mengekalkan kesatuan dan perpaduan kita itu, semangat cinta dan kasih sayang antara kita mesti dipupuk. Jangan benarkan mana-mana puak dan pihak sekalipun dalam negara kita memecahkan perpaduan yang sudah pun terjalin. Jangan kita semarakkan api semangat perkauman antara kita.
Dengan media sosial pada hari ini mungkin dia mudah akan menyala dan menyemarak kebencian yang akhirnya boleh membawa bencana kepada Malaysia. Na'udzubillahi min zalik. Jadi semangat perpaduan, kerjasama yang jitu dan tulen di kalangan kita sama kita adalah menjadi suatu keutamaan yang perlu kita berikan perhatian. Peranan pimpinan ialah untuk mempermudahkan apa yang saudara hajatkan. Soal ekonomi, soal pendidikan, soal sosial, soal kesihatan, soal alam sekitar, soal hubungan antara bangsa. Kerajaan uruskan. Kita uruskan berdasarkan apa yang kita fikir penting untuk menjadi trust dalam dasar negara kita ini. Saudara, untuk tempoh yang mendatang, saya percaya kalau saudara sudah pun beriktikad dan berikrar untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini, saya rasa cukup bangga dan terhormat menyertai suatu gerakan politik yang baru 4 tahun tertubuh. Tetapi saudara sedar dan insaf bahawa untuk mara ke depan kita mesti bersatu hati, bersatu untuk Malaysia. Saya sedar dalam kalangan rakan-rakan yang ada di sini, ada yang Melayu, Islam dan ada yang bukan Islam dan bukan Bumi Putera. Walaupun Parti Peribumi Bersatu Malaysia ini terbentuk untuk nak menggerakkan orang-orang Melayu Islam untuk mara ke depan membantu majukan negara kita. Sejak awal lagi kita ada peruntukan yang membolehkan yang bukan Melayu dan Islam menyertai gerakan politik kita, iaitu ahli bersekutu. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah pada YB Santara. Saya diberitahu oleh Datuk Seri Azmin, dia menceritakan sejarah Rasulullah waktu berhijrah dulu. Dia kata ada Yahudi yang dahulu. Saya tak tahu dah dia nak mengaku dia Yahudi ataupun apa. The one that lead. Thank you Santara. Menyertai bersatu. Welcome. Sebab itu bagi saya, baik saudara Islam dan bukan Islam, Melayu bukan Melayu, itu soal tidak sepenting apa matlamat kita berada di situ. Kita berada di situ dalam satu saf, tidak lain yang tidak bukan, untuk menentukan segala cita-cita bangsa, agama dan negara kita dapat kita laksanakan atas dasar kesedaran kita untuk maju ke depan. Dalam syuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang lalu, saya telah membawakan usul untuk membolehkan ahli-ahli bersekutu bersama-sama menyumbang, bukan setakat menjadi ahli biasa bersekutu sahaja, tapi berperanan, memberikan idea dan pandangan dan terlibat bersama-sama dalam kepimpinan, iaitu cadangan untuk membentuk suatu chapter baru dalam bersatu. Ini saya terangkan kepada rakan-rakan seperti Santara dan lain-lain, Datuk Seri Azmin pun begitu. We will propose the formation of a new chapter yang akan membolehkan ahli-ahli bersekutu menyertai bersama-sama, memegang jawatan di dalam parti dan menyumbang idea untuk memajukan parti dan negara. Sebuah jawatan kuasa yang dipimpin oleh Tan Sri Rais Yatim telah dibentuk dan akan kemukakan cadangan kepada saya. Selepas itu dibawa ke pihak Majlis Pimpinan Tertinggi dan sekiranya diterima, insya-Allah kita akan mengadakan suatu perhimpunan agung luar biasa untuk meminda perlembagaan bersatu kita supaya chapter ini boleh dapat kita bentuk. Jadi kita semua akan ada bersama-sama dalam satu saf.
Karena di hadapan kita ini cabarannya agak besar sekali. Saya tidaklah nak mengambil masa yang panjang untuk menceritakan apalah perkara-perkara yang perlu kita hadapi dalam tempoh mendatang. Mungkin Kongres ini hari ini dalam ucapan telah pun membincangkan banyak subjek matter yang sekiranya semuanya dianggap adalah perkara-perkara yang utama untuk kita berikan perhatian. Kalau ada usul yang tertentu yang telah pun dibincang dan diputuskan bersama-sama di sini dan difikirkan sesuai supaya kerajaan dan saya ingin mengambil perhatian, silalah kemukakan pada saya dan insya-Allah kerajaan akan meneliti dan menerimanya kalau kita anggap ia adalah suatu yang agak baik untuk negara kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saya nak ucap terima kasih di atas inisiatif yang berani yang dipelopori pastinya oleh Yang Berhormat Tok Sri Azmin Ali yang sejak berbulan-bulan yang lalu telah menceritakan pada saya tentang gerakan yang dibuat sebagaimana yang saya lihat pada hari ini. Saya di peringkat awal fikir tak ramailah agaknya kot. Tapi tadi rahsia dah dibocor kepada saya, katanya hampir 200,000 penggerak komuniti negara. YB Zuraida pun senyap-senyap pun dalam dia buat kerja rasmi, dia ada buat kerja-kerja yang lain. Tapi yang baik tu tak apalah. Bagi saya itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi saudara, mulai hari ini sebagai detik permulaan, kita sudah berada dalam satu saf. Proses penerimaan saudara-saudara di peringkat bersatu akan kita percepatkan. You go through the process that you need to go through. Dan saya akan beritahu pada Setiausaha Kerja dan Setiausaha Agung yang ada di sini supaya semua permohonan yang dikemukakan oleh daripada komuniti penggerak negara ini akan kita terima dengan segera untuk menjadi ahli bersatu di negara kita ini. Dengan harapan itu dan dengan doa kita semua akan bersama-sama bersatu hati. Maka saya ucapkan terima kasih pada semua pihak dan tahniah di atas kerjaan menganjurkan Kongres pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh buat Perdana Menteri kita atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin atas amanah serta ucapan yang diberikan tadi. Berikan tepukan yang gemuruh. Hadirin sekalian, mohon berangan tempat bertemu.